Seringkali kita dengar masalah pengabaian tanggungjawab dalam pemberian nafkah ke atas seorang wanita dan anak-anak menjadi antara masalah utama apabila berlaku perceraian. Jadi lepas berpisah ni banyak juga saya nampak ibu pinjam duit daripada saudara mara. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali lagi untuk siaran 6 Oktober 2022. Apa khabar anda di rumah, kakak-kakak, makcik-makcik setia bersama dengan kita setiap hari. Hari ini kami kembali untuk anda dengan topik yang menarik. InsyaAllah hari ini kami akan bawakan satu lagi perkongsian bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, maklumlah hari ini hari Khamis, Fatin. Minggu ini merupakan hujung minggu yang panjang. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang mana esok dah pun mula bercuti, dah pun merancang pelbagai aktiviti. Mungkin nak ke sana ke sini, nak bawa ahli keluarga. Ataupun bagi yang nak meraihkan sambutan hari Deepavali, mungkin minggu ini juga di kelapangan cuti yang panjang ini anda akan luangkan masa untuk membuat persiapan menjelang sambutan Deepavali ini. Tetapi ini kita nak ingatkanlah, walaupun di mana kita berada, kita nak pergi mana, nak bawa keluarga, nak balik jumpa ibu ayah di kampung dan sebagainya, kita harus menitik beratkan pelbagai langkah-langkah keselamatan dan juga kesihatan diri. Dan ini juga ada kaitannya dengan cuaca. Sebab tu kita selalu cakapkan, sediakan payung sebelum hujan. Dan ini sebenarnya kita nak kongsikan juga di Alostar kan, kalau boleh kita kongsikan yang mana di Dada Akbar hari ini, yang mana mereka menyatakan bagi penduduk-penduduk di tepi laut khususnya kan, diminta berpindah jika air pasang besar cecah 3 meter. Ini di sana. Saya kira di Kuala Selangor ada juga fenomena ini. Dan jadi penduduk yang tinggal di sekitar tepi laut di Kuala Kedah, Kota Kuala Muda, Sungai Petani diingatkan agar segera berpindah sekiranya paras air laut mencapai ketinggian 3 meter semasa fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku pada 11 dan juga 12 Oktober ini. Ini yang kita harus titik beratkan, jaga diri, jaga kesihatan jugalah. Itu bermakna kita masih lagi ada beberapa hari untuk kita sentiasa bersiap siaga ataupun orang kata ini orang kata kita nak kena bersedialah. Kalau kita dah lihat tanda amaran tu dah mencapai kepada 3 meter tu, kita dah bolehlah bawa ahli keluarga kita untuk berpindah. Betul. Yang paling penting, jangan lupa untuk sediakan beg kecemasan anda dan pastikan barangan keperluan yang paling penting. Contohnya kalau anda ada ibu, ayah, anak yang sakit dan sebagainya, pastikan susu mereka cukup, lampin pakai buang ada, ubat-ubatan pun ada. Itu yang paling penting sekali. Kerana insya-Allah kalau setakat kita nak bekalan makanan, bekalan itu kita boleh cari. Betul. Tapi ubat-ubatan tu yang paling penting sekali sebenarnya. Saya kalau ikutkan nasihat dan juga peringatan daripada khusus kita, sebenarnya saya pun ingatkan mak saya. Betul. Benda tu teringat sebab apa, kita pernah melalui kejadian banjir yang kita sebenarnya tak duga kan. Yang tak duga tu sebenarnya kita kena ada persiapan yang rapi. Kita bukan cakap-cakap kosong je, tapi kita memang kena sediakan. Kita pun buat, kita dah letak add to cart. Yang dah beli juga. Yang add to cart ni adik kita sampai cakap dia datang lagi. Okey, jadi kita nak kongsikan sesuatu juga kepada anda tentang topik kita hari ini. Tapi sebelum itu, rakan wartawan kita Ain telah pun merangkumkan antara bingkisan-bingkisan menarik yang anda kongsikan di laman TikTok anda. Terima kasih. Kami ambil perkongsian itu dan kongsikan bersama dengan penonton-penonton di Wanita hari ini. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pesanan buat wanita. Ramai wanita yang masih lagi belum tahu ada 7 hak yang boleh dituntut selepas daripada perceraian. Yang pertamanya nafkah edah. Yang kedua muta'ah. Yang ketiga harta sepencarian. Yang keempat hak jagaan anak, hadanah. Yang kelima nafkah anak. Yang keenam tunggakan nafkah. Dan yang ketujuh hak tempat tinggal. Ramai yang tak tahu kan? Kerana itu ramai wanita yang selepas pada perceraian menghadapi kesulitan untuk meneruskan kehidupan. Kenapa? Sebab hak-hak ini tidak dituntut dengan sebaik-baiknya. Boleh-boleh? Sepi hati terjadi lagi.
Hai semua, hari ini Fana nak highlight satu isu apa nak buat sekiranya anda bercerai dengan pasangan anda dan nak menuntut hak anda ke atas hartanah tersebut. Okey, perkara ni paling common terjadi di kalangan perempuan. Okey. So it is very important untuk anda kenal pasti hak anda. Okey, sebab selalu terjadi akan ada isu pertikaian di mana pihak lelaki akan cuba menuntut harta tersebut secara berlebihan. Okey, pertama sekali anda kumpul resit-resit anda yang pernah menunjukkan anda telah menyumbang terhadap kekayaan tersebut. Okey, bermakna contohlah anda pernah bayar bil elektrik, bil air, cukai tanah ke, installment rumah, atau anda pernah transfer duit ke dalam akaun lelaki tersebut secara direct. Okey, simpan resit-resit tersebut dan serahkan pada lawyer syari'i anda. Okey, lawyer syari'i ini akan tunjukkan kepada hakim, dan dalam kes-kes yang di mana bukti dia jelas macam tu, it is very common untuk perempuan menang tuntutan mereka ke atas hartanah tersebut. Alright? Okey, itu dia sedikit perkongsian dan juga pengisian yang mana ada kena-mengena juga dengan topik yang kita akan bawakan hari ini, iaitu hak anak dan juga isteri bila berlaku penceraian ataupun kematian. Dan ini antara perkara biasa dan seringkali juga kita bawakan dan bincangkan bersama dengan anda penonton. Ini juga kerana ramai dalam kalangan penonton-penonton kita yang bertanya di mana antara cara ataupun langkah terbaik untuk mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai seorang wanita apabila berlakunya perceraian secara hidup ataupun secara kematian. Jadi ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Ketahui hak anda ataupun anda mungkin ada sebarang persoalan, pertanyaan mahupun pengalaman yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami, terus kongsikan di laman sesawang kami. Kami akan berhenti rehat seketika, sekembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Seringkali kita dengar masalah pengabaian tanggungjawab dalam pemberian nafkah ke atas seorang wanita dan anak-anak menjadi antara masalah utama apabila berlaku perceraian. Pengumuman pembekuan ke atas akaun bank bekas suami yang engkar perintah mahkamah untuk membayar nafkah kepada bekas isteri yang diumumkan oleh kerajaan sebelum ini ibarat memberi sinar baharu buat kaum wanita. Berdasarkan statistik Bahagian Sokongan Keluarga BSK, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, dalam tempoh 5 tahun sejak tahun 2017 hingga Oktober 2021 dikatakan jumlah kes tuntutan nafkah isteri dan anak adalah sebanyak 5,964 kes. Namun dalam hal ini, kebanyakan wanita tidak berani tampil bagi menuntut hak mereka kerana dikatakan tidak mahir tentang prosedur tuntutan dan kekurangan bukti-bukti yang menyebabkan ada antara bekas isteri mengambil keputusan untuk tidak membuat tuntutan nafkah di mahkamah. Jelas dapat dilihat kesedaran wanita merupakan satu keperluan dalam mendapatkan hak yang sewajarnya ke atas mereka bagi mengelakkan dari menjadi mangsa penganiayaan. Namun apa yang menjadi persoalan, apakah antara hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap wanita dan anak-anak apabila berlakunya perceraian atau kematian, dan apakah antara proses tuntutan harta sepencarian? Itu dia tadi laporan ringkas berkaitan topik kita hari ini. Dan kebiasaannya Fatin, ini isu yang seringkali dibincangkan. Bukan saja di meja-meja kopi, di dapur, perbincangan bersama dengan ibu-ibu, tetapi ini juga antara isu-isu yang banyak dibincangkan di dalam media sosial. Ini perkongsian tentang ibu-ibu. Kadang-kadang selepas berpisah hidup maupun berpisah mati, tak tahu di mana untuk mereka mendapatkan tuntutan nafkah. Dan ada juga dalam kalangan pasangan yang sewaktu hidupnya bersama-sama senang dan sebagainya, apabila mereka berpisah, si suami ini culas untuk membayar nafkah kepada isteri dan juga anak-anak. Ini yang kita nak bincangkan. Apakah hak-hak anda wanita bangkit dan hadir untuk kita kongsikan topik kita pada hari ini. Ya, dan pencerahan hari ini yang mana kita akan mempersilakanlah dua tetamu kita, iaitu yang pertama Peguam Bila dan juga Peguam Syar'i, iaitu Tuan Faisaluddin Muhammad Yusof di sana tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatin dan juga Fiza. Dan juga kita bersama dengan Profesor Maria Dr. Melati Sumari daripada Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Betul. Terima kasih sudi bersama kami pada hari ini. Isu yang hangat juga. Sebenarnya ramai orang yang bincangkan tentang isu ini. Dan saya pasti di Facebook juga pasti ramai rakan-rakan kita yang sedang menghantar komen-komen mereka. Saya nak tanyakan dulu kepada Tuan Faisal lah. Kalau kita cakap tentang tuntutan hak seorang isteri maupun anak-anak selepas berlakunya perceraian ataupun kematian, mungkin tak banyak bezanya. Tetapi apa hak-hak yang boleh diperoleh oleh mereka ini selepas berlakunya situasi tertentu? Terima kasih ya Fiza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua penonton wanita hari ini dan salam keluarga Malaysia. Baik, jadi begini ya Fiza ya. Saya fikir ramai dah penonton yang tahu berkenaan dengan hak-hak mereka apabila berlaku perceraian dan kematian. Tapi ini adalah satu bentuk pendidikan berterusan. Terima kasihlah kepada wanita hari ini kan sentiasa menjaga penonton terutamanya wanita-wanita di rumah. Insya-Allah. Okey, dalam hal begini ya, kita ingatkan ya kita punya hubungan dengan suami ini berpanjangan. Jadi rupa-rupanya ajal, maut, rezeki, ujian ini telah ditetapkan oleh Allah SWT waktu kita dalam kandungan dan rahim mak lagi kan. Jadi dalam perkara ni tak ada siapa nak bercerai pun. Tapi bila dah berlaku perceraian tu kita ingatkan macam dunia ni dah gelap ya. Apatah lagi kalau kita punya suami yang mana suami itulah tempat kita mengadu, bergantung harap, dialah satu-satunya penanggung tunggal keluarga. Tiba-tiba kemalangan, malam tadi gelak, seronok, cantik, sembang, makan sama. Macam ada seorang kenalan saya tu sekali aksiden paginya meninggal dunia. Jadi isterinya pula suri rumah sepenuh masa. Tak tahu nak buat apa. Jadi saya ringkaskan, pertama, bila ada berlaku perceraian atau ada berlaku kematian kepada suami kita yang kita sayangi itu, nombor satu, kita kena punya hak ni sebagai isteri ni adalah hak untuk kita ni menuntut nafkah ya. Nafkah itu maknanya nafkah iddah. Nafkah iddah ni sama ada akibat perceraian ataupun dalam tempoh iddah. Kalau iddah bagi kematian ni 4 bulan kan, 10 hari. Jadi nafkah ini boleh dituntut kalau suami itu masih hidup. Kalau tak hidup, mana kita boleh tuntut daripada waris-waris suami. Kedua, nafkah anak-anak tadi ni. Kalau ada anak yatim macam mana? Kita ni tak bekerja kan. Jadi kita tuntutlah juga daripada waris-waris arwah tu, utamanya adik-beradik lelaki dia. Kalau arwah punya ayah hidup lagi, boleh minta kepada dia. Melainkan kalau waris ini memang miskin sangat fikir. Ketiga, berkenaan dengan ni nak duduk tempat tinggal ni. Kena boleh kita duduk di tempat yang mana memang arwah dah sediakan. Walaupun mungkin rumah itu tak ada dalam nama kita, nama arwah saja kan. Jadi insya-Allah nanti saya akan terangkan sedikit. Dan ada juga berkenaan dengan kalau ada hutang semasa tempoh perkahwinan boleh dituntut. Kena tahu juga kalau suami kita itu kerja kerajaan, kena tahu macam mana urusan pencen, pencen terbitannya dan sebagainya. Kalau suami kita ni kerja swasta, ada tak boleh tuntut sokso dan sebagainya. Kemudian saya mak juga kalau suami kita ni mungkin dia pernah mengambil insurans ataupun takaful, itu semua perlulah kita tuntut dan itu adalah merupakan hak kepada isteri-isteri. Tapi kalau dah katakanlah suami itu tak ada apa-apa simpanan dan sebagainya, jangan anggap dunia ni tu gelap. InsyaAllah nanti saya kongsikan. Okey, kejap lagi Tuan Faisal akan kongsikan. Dan juga kita nak tahu jugalah, sekarang ini kan Prof Melati, yang mana kita melihat kepada suasana ataupun senario sekarang ni berlaku banyak sangat berkenaan dengan penceraian dan juga kisah anak dan juga isteri. Saya nak tahu juga antara kesan terutama terhadap mental health mereka. Apa agaknya akibat penceraian dan juga kematian ni? Okey, terima kasih atas soalan yang bernas tu. Kesan kesihatan mental kepada mereka yang diceraikan, anak-anak dan juga isteri. Sebenarnya perceraian ni kalau dari segi psikologi ada dua, iaitu perceraian yang sihat, satu lagi perceraian yang orang panggil ugly divorce lah, perceraian yang teruk lah. Yang teruk sebenarnya yang kedua tu. Yang kedua ni maknanya perceraian yang berlaku dengan cara yang tak sihat. Mungkin ada benci-membenci, dendam dan seumpamanya. Jadi bila yang macam tu, kalau untuk wanita, katalah kedua-dua pihak lah, of course, especially bagi wanita yang dia tak boleh terima hakikat dia diceraikan kerana apa-apa sebab pun. Of course dia kena ada bantuan psikologi. Contoh, dia masih lagi teringat inilah cinta pertama dia lah, apalah semua kan. Kita kalau kaunselor, kita akan bantu dia untuk supaya dia beransur-ansur menerima hakikat dia perlu, iaitu orang yang dicintai itu adalah orang yang boleh berubah. Sebab manusia memang boleh berubah. Kita semua
boleh berubah sebab kita manusia. Yang tak boleh berubah tu mesin. Jadi maknanya sebagaimana orang yang tak hilang cinta tu biasanya ibu bapa terhadap anak tu kebiasaannya majoriti taklah. Jarang kita dengar ibu bapa tiba-tiba benci dengan anak dia kan. Tapi kalau pasangan ni dia adalah ikatan yang bukan biologi kan. Jadi kita kena bantu wanita tu lah sebab dia memang akan ada tertekan, ada dia rasa especially stigma dalam masyarakat setengahnya dianggap siapa bercerai tu perempuan ni mesti dia ni mesti bila ada dah persepsi mesti ada macam ni bila dia dah macam tu dia akan rasa apa orang kata. Jadi dia bila macam tu dia akan mengasingkan diri dan saya sebenarnya pernah jumpa wanita yang dia tak bagi tahu dia dah bercerai kepada keluarga dia sendiri. Keluarga dia tak tahu dia bercerai. Dia simpan bertahun-tahun. Sebab apa? Sebab dia kata kalau keluarga dia orang kampung tahu, dia akan rasa terhina. Sampai macam tu sekali. Status sosial Ya, status sosial. Betapa sebenarnya orang sekeliling ini juga memberikan impak yang besar terhadap individu. Itu saya tak nafikan Dr. Betul. Kalau wanita dalam perpisahan ataupun perceraian ini, kebanyakannya stigma itu akan lebih diberikan kepada seorang wanita itu. Waimah apa saja situasi yang berlaku, tetapi perempuan itu akan dilabelkan seperti sesuatu. Tetapi jangan risau. Hari ini wanita harus bangkit, harus bersedia untuk yakin meneruskan kehidupan. Kami akan bantu anda dengan perkongsian pada hari ini. Tapi sebelum kita nak teruskan tentang topik kita pada hari ini, kita dengarkan dahulu kisah individu ini yang mungkin sama masalahnya dengan anda. Kita dengarkan. Lumrah setiap manusia pasti mendambakan kehidupan berkeluarga yang sempurna dan bahagia. Kehilangan sosok seorang ayah di dalam rumah tentunya momen paling berat yang dilalui bagi seorang anak. Rindu akan belayan kasih sayang dan perhatian insan yang bergelar bapa, Amirah, 27 tahun, meluahkan penderitaan yang dialaminya apabila bapanya sendiri mengabaikan tanggungjawab dan culas menyediakan nafkah selama lebih 12 tahun. Kesal dengan apa yang terjadi, namun dia tetap mendoakan agar suatu hari nanti bapanya itu terbuka hati dan sedar akan tanggungjawabnya sebagai seorang bapa. Ibu dengan ayah saya dah berpisah masa umur saya 14 tahun dan sekarang ni dah lebih daripada 12 tahun. Dan sebenarnya itu merupakan kali terakhir saya jumpa dengan ayah. Sejak berpisah tu memang tak pernah jumpa. Dia memang tinggalkan saya dengan adik-beradik yang lain yang lagi 3 orang. Tapi selepas diorang berpisah tu pernah berhubung, walaupun tak pernah berjumpa, tapi dia ada juga call, dia ada mesej, tanya khabar, ada juga bagi duit dekat saya, duit belanja dekat saya untuk bagi dekat adik-beradik yang lain. Time tu pun saya tengok ibu sangat-sangat struggle nak jaga kita orang adik-beradik. Sebab adik-adik saya yang lain tu kecil lagi time tu, dengan saya pun masih lagi bersekolah. Sebab masa kahwin ni ibu adalah seorang suri rumah. Jadi lepas berpisah ni banyak juga saya nampak ibu pinjam duit daripada saudara mara. Lepas tu dia ada buat banyak sangat kerja part time. Sedalam beberapa bulan selepas tu saya ada teks dengan call ayah, tapi lepas tu memang dia terus hilang, dia memang terus diam. Sebenarnya momen yang paling sedih, beberapa tahun selepas tu saya ada terjumpa social media seorang perempuan ni. Saya tak tahulah, mungkin Allah nak tunjuk ke atau apa. Tapi bila saya tengok gambar, rupanya dia adalah isteri baru ayah. Diorang nampak sangat-sangat bahagia. Memang selalu sangat holiday sama-sama dan diorang pun dah ada anak baru. Dan kehidupan diorang memang nampak sangat-sangat mewah. Memang berbezalah dengan kami. Siapa je yang tak sedih kan bila tengok ayah sendiri layan anak-anak lain dengan kemewahan, sedangkan kami ni adik-beradik nak makan sehari pun kadang-kadang tu berkira. So memang sedih lah orang cakap. Sampai sekarang memang dah lost contact langsung. Jadi saya cuma dapat tengok dia punya kehidupan tu dekat social media dia je. Tapi itulah, macam mana sekalipun sampai sekarang saya masih lagi berharap lah. Mungkin kita tak tahu, mungkin satu hari nanti Allah buka pintu hati dia untuk jumpa kami adik-beradik, tak pun at least tanya khabar ke. Dan mungkin mana tahu kalau dia sedar akan tanggungjawab dia sebagai seorang bapa.
Saya kira Fatin ini kisah yang banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita hari ini, dan ini yang kita tanyakan kepada Prof dan juga Tuan Faisal. Kalau kita bercakap tentang tuntutan nafkah, Prof katakan tadi ada dua jenis perceraian, ada yang baik dan ada juga perceraian yang tak sihat. Mungkin kalau kita nak kongsikan kategori ini, kadang-kadang kalau perceraian oleh kematian mungkin kurang masalahnya. Mungkin ada sedikit masalah dengan ahli keluarga dan sebagainya dari segi tuntutan. Tetapi perceraian hidup ini yang kadang-kadang membawa banyak masalah dari segi nafkah edah, nafkah untuk anak-anak, mutaah dan juga hak harta sepencarian yang tak pernah selesai isu ni. Jadi inilah yang macam tadi tu kan, ayahnya tak bagi nafkah ke anak-anak tapi dah kahwin baru, boleh pergi bercuti dan sebagainya. Walaupun mahkamah tetapkan katalah RM5,000 yang mampu bayar RM50. Macam mana tu Tuan? Kita nak bantu wanita-wanita ini. Okey, begini ya Fiza ya, macam yang dikongsikan oleh salah seorang kita punya responden kan, koresponden tu. Sebenarnya begini ya, memang hakikatnya dalam perceraian ni begitulah yang macam Prof kongsikan tadi, ada yang baik, ada yang tidak berapa sihat. Tak bersihat ni pula berpanjangan kadang-kadang ya. Dia macam berjangkit-jangkit pula ya, macam tak ada solusi. Tapi hakikatnya ini bukan salah satu sebab yang menjadikan untuk para wanita, ibu tunggal, isteri-isteri yang baru diceraikan ini untuk tidak menuntut hak mereka. Kena tuntut ya. Kena bangkit macam Fiza cakap tadi. Bangkit, pertahan dan tuntut hak kita ni. Hak mutaah tuntut. Hak berkenaan kaedah kena tuntut. Apatah lagi kalau berkenaan dengan harta pencarian. Mungkin ya kita ni adalah suri rumah sepenuh masa. Di awal kahwin berumur 20-an, awal-awal kahwin cantik macam ini. Tapi bila dah masuk umur 40, 50, 60, mungkinlah kurang sikit. Bukan tak cantik. Dah kahwin pun cantik, Tuan Faisal. Dah kahwin pun cantik. Sebaik kamera pandang sana. Oh, minta maaf ya. Okey. Maknanya dah kurang sikit. Jadi itulah yang terjadi kepada salah seorang penonton kita tadi. Cerai sebab dia ada yang baru, yang lebih muda kahwin, dapat anak baru. Anak-anak pula itu yang diberi keutamaan. Tapi dalam hal begini, ada institusi iaitu mahkamah syariah dan juga kalau yang bukan Islam boleh pergi kepada mahkamah sivil buat tuntutan di mahkamah kerana kita nak bela hak kita tadi ya. Begitu juga dengan harta pencarian tadi Fiza. Ini sangat penting ni ya. Banyak isteri-isteri ini dia yang tak bekerja, bergantung harap dengan suami sepenuh masa ya. Memang itulah sebab suami lelaki itu Allah anugerahkan kita ni ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Kita ni lebih bukan bagus apa, lebih kata bertenaga daripada orang perempuan. Kerana itu kita tanggungjawab kita lebih besar. Tapi bila kita sampai tempoh masa tertentu, apatah lagi bila ada perceraian ni, kadang-kadang ada suami lelaki ni dia tak bertanggungjawab. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Jadi dalam hal begini tuntut. Kalau rumah itu memang nama bekas suami sahaja, tapi itulah rumah yang kita duduk selama 30 tahun ataupun 20 tahun, memang bulan-bulan bayar kepada pihak bank kita tak bayar ya mungkin ya. Jadi kita jaga rumah tu, bersihkan, beli pasu bunga, masakkan makanan untuk bekas suami kita semasa kita hidup bersama. Kemudian kita apa pula? Kita bagi idea, bang, ini cat begini, renovationnya begini. Itu semua adalah bentuk-bentuk sumbangan yang mana kita boleh tuntut di mahkamah. Bukan tuntut itu kita nak menegakkan benang yang basah, tapi itu adalah hak yang dibenarkan oleh undang-undang dan agama Islam untuk jaga kebajikan kita, untuk jaga anak-anak kita. Penting ya untuk tahu itu penting. Walaupun tak bekerja, anda boleh tuntut. Ya, ada sumbangan kecil di situ. Dan saya nak bacakan daripada komen daripada penonton kita, Alia Aisyah. Assalamualaikum, saya nak tanya, saya pernah bercerai dengan suami saya, tapi sekarang ni kami masing-masing dah pun berkahwin. Kalau saya nak tuntut hak nafkah anak saya dengan suami lama, boleh ke Tuan Faisal? Kerana suami telah abaikan tanggungjawab sebelum dan juga selepas bercerai sehingga sekarang ini. Itu bukan untuk dia, untuk anak. Jawapannya boleh Farah dan juga penonton tadi. Boleh sangat, walaupun kita ni dah ada suami baru, walaupun mungkin suami baru kita tu berkemampuan dan baik orangnya, bertanggungjawab, tapi itu adalah tanggungjawab bekas suami yang merupakan ayah kandung kepada anak dia juga tu. Jadi boleh tuntut di mahkamah syariah. Cuma jumlah tuntutan tu ikut kemampuanlah bekas suami. Dan kalau sekarang ni kita hidup dah cantik, dah stabil, tapi bekas suami itu dia ada kerja tapi biasa-biasa. Janganlah tuntut macam mana yang kita harapkan. Ikut juga kemampuan dia, semampunya. Ini kita nak cakap dari sudut kaunseling dan psikologinya juga. Bila kita bercakap tentang berlakunya perceraian yang memberi impak yang sangat besar
bukan sahaja kepada pasangan itu sendiri, dan ia mungkin memberi kesan-kesan jangka masa panjang, trauma dan sebagainya kepada anak-anak. Dalam kes-kes hari ini kita banyak baca ya doktor, Prof, di media sosial contohnya ramai mengatakan bahawa walaupun pasangan kita dah meninggal, katalah suami meninggal, walaupun kita ada kad bank pasangan kita ni, tak boleh dikeluarkan duit tu kerana kita kena ikut faraid dan sebagainya. Tapi kita harus melihat juga kepada kesan psikologinya. Kalaulah seorang itu yang memang tak berkemampuan, dia juga mungkin suri rumah, tak ada sumber pendapatan yang lain, itu duit yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Dengan adanya mungkin kata-kata sinis daripada ahli keluarga dan sebagainya, ini mungkin memberi impak yang besar juga kepada kehidupan mereka. Sebab itulah kan dia kalau berlaku perceraian, kematian juga, dia pertama sekali support system. Kalau support system ni dah tak jadi support system, itulah mangsa perceraian tu dia akan jadi makin teruk. Sebab itu pengalaman saya sebagai seorang kaunselor, memang mereka yang support system dia sangat lemah, dia lambat bangun lah. Tapi ada orang yang memang dia kuat jadi dia cepat bangun ni. Jadi bila support system tu sendiri yang kata ni tak boleh ambil, ni tak boleh ambil. Kalau tak boleh ambil tak apa. Sebab itu pentingnya kalau kita ada ahli keluarga yang diuji dengan perceraian, kematian, kalau kita tak ada ilmu, kita bawakan orang ini refer kepada orang yang berilmu. Macam mana saya nak buat? Jangan berpandukan kepada social media. Itu masalahnya. Orang sekarang ni dia punya guru dia social media. Dia ambil satu je perkataan peguam, dia fikir betul. Padahal lain. Jadi kita kena tanya orang yang berilmu. Jadi tugas orang yang jadi support system, adik-beradik ke kawan, bawa rujuk kepada okey betul ke kalau ini macam ni, kalau ini macam ni. Kena pakar dalam bahagian tu yang menjawab. Dari sudut perundangan Islam contohnya kan. Okey, kalau misalnya saya nak bagi bantuan dari sudut psikologi, mula-mula sekali dia akan tertekan. Itu yang kena alami dulu, kena ditangani. Contohnya kat Lembah Kelang, saya cakap terang, memang banyak tempat yang boleh bagi percuma bantuan psikologi. Cuma orang tak tahu. Orang tak tahu. Kerana malu. Jadi maknanya ahli keluarga kena bantu bawa. Kena bantu bawa. Jadi bila dia dah kuat sikit, dia dah berani, dia akan cari peguam. Betul. Jadi dia boleh bertindak seterusnya, apa perlu buat. Masa dia tengah lembik tu, tolong dia bagi keras sikit. Kita bantu dia. Kita angkat dia. Betul. Sebelum dia mampu untuk bangkit. Kita sebelum nak bacakan soalan ke penonton, nak tanya soalan yang sama kepada Tuan Faisal. Dalam situasi begini, dalam situasi seorang individu yang mungkin tak ada sumber pendapatan yang lain, tak ada tempat untuk bergantung dan sebagainya, jika berlakunya kematian pasangan, adakah dibolehkan sebenarnya untuk menggunakan duit tinggalan tersebut untuk meneruskan kelangsungan hidup? Contoh nak beli susu anak, nak bayar sewa rumah dan sebagainya, sebelum wang itu difaraidkan. Betul ya, begini ya. Kaedah umumnya begini ya. Apa saja harta milik suami kita tu bila dia meninggal dunia, waktu dia meninggal itu, maka kalau tak adalah tuntutan harta pencarian, tak ada sebarang hutang, tak ada wasiat dan sebagainya, maka ianya perlulah difaraidkan. Ya. Katakanlah kita ni isteri ni, kita tak ada kerja. Memang arwah suami kita itulah penanggung tunggal keluarga. Terikutlah bahasa Perak. Boleh Tuan. Penanggung tunggal keluarga. Dia lah yang bagi duit kat kita. Kredit kad kita pun suplemen dia yang bayarkan. Duit rumah apa semua. Segala-galanya dia yang uruskan sampai kita pun tak tahu macam mana nak password bank, nak bayar hutang semua dia yang uruskan. Kita ni macam puteri lah. Memang baik sangat arwah suami kita ni. Dia jaga kita ni macam menatang minak yang penuh. Ya? Jadi bila dia meninggal, ada duit, mungkin ATM tu kita boleh guna. Lepas tu dia punya duit yang ada tu. Jadi kita sepatutnya untuk urusan nafkah isteri tadi tu yang balu kepada suami yang meninggal itu dengan anak-anak yatim itu, sepatutnya dalam tempoh edah kematian itu ditanggung oleh arwah suami punya keluarga, iaitu kalau ada ayah kepada suami tadi hidup lagi, datuk dia ke kalau hidup lagi, adik-beradik lelaki dia ni, pakcik-pakcik kepada anak yatim ni, mereka lah yang sepatutnya bertanggungjawab untuk orang kata memberi nafkah. Yang jadi masalahnya Fiza dan juga Fatin dan Prof ya, dan penonton semua, biasanya tang harta semualah tunjuk muka. Tapi bila tang hutang, apatah lagi tanggungjawab ni suam-suam suku aja kan. Jadi dalam hal begini dibolehkan untuk mengambil orang kata duit daripada arwah tu untuk bayar elektrik, kalau tak bayar kan kena potong. Nak bayar kereta yang hutang ni kalau tak kan kena tarik. Nak makan susu anak yang kecil boleh gunakan. Cuma nasihat saya lah yang saya kongsikan sedikit untuk mengelakkan fitnah dan mehnah. Takut ditanya pula oleh mak ayah mentua kita, kamu
mana ambil duit mana ni apa semua ni kan. Jadi kalau boleh kita rekodkanlah, catatkan untuk ini, untuk ini. Jangan pula gunakan duit tu untuk pergi melancong. Beli beg tak boleh lah. Tak boleh sama sekali. Okey. Kebutuhan asas yang penting. Setuju. Okey, kita ada lagi komen daripada Su Ramli. Ni saya nak tanya, saya nak cerita pengalaman saya. Saya dengan ex-suami berpisah pada tahun 2011. Saya pernah tuntut nafkah anak-anak di mahkamah dan mahkamah buat potongan melalui gaji ex-suami. Tapi ex-suami saya yang cerdik, dia tak nak bayar nafkah. Sanggup dia tukar kerja dan kami tak dapat nak jejak dia. Tapi baru-baru ni anak saya yang sulung dapat berhubung dengan ayah dia. Anak-anak saya WhatsApp dengan ayah minta duit. Ayah depa cakap, nanti kalau ada duit nanti Papa bank in. Sebenarnya memang susahlah nak dapat. Saya dah putus asa dan meminta nafkah anak-anak daripada ex-suami saya. Saya serahkan semua kepada Allah. Okey. Allah ada satu lagi Fatin. Ini daripada Alif Zafran katanya apabila pasangan tu dah meninggal, faraid dah pun diberikan kepada waris yang tinggallah sama ada ibu ataupun ayah lah. Tapi duit faraid tu tak disampaikan kepada anak-anak. Salurannya. Dalam situasi macam ni macam mana pula? Okey, Tuan Faisal. Okey. Yang pertama tadi saya respon sekejap berkenaan perkara begini, memanglah hakikatnya itulah yang berlaku kan. Jadi dalam hal begini seeloknya orang kata apa saja perbelanjaan tu kita catat kita catat. Kemudian kalau dalam perceraian tu itulah dilema yang berlaku. Manakala yang kedua berkenaan dengan isu faraid ni kan, sebenarnya anak yatim punya bahagian ini kita tak boleh usik walaupun 1 sen. 1 sen. Jadi kalau dia dah dapat tu, mungkin anak-anak yang yatim ni dia masih bawah umur. Dia bawah umur, dia mungkin tak boleh buka bank account. Jadi tanggungjawab warislah untuk memberi orang kata pulangkan duit tu kepada anak yatim, sama ada buka akaun orang kata amanah ataupun bagi kepada ibunya tadi kan. Sebab ini adalah orang kata tanggungjawab kita dari sisi agama. Kalau kita bertanggungjawab untuk menjawab di dunia dan juga di akhirat. Balik semula apa soalan yang daripada Fatin cakap tadi kan, memang betul nak tuntut nafkah daripada bekas suami ni, ada setengah satu kes yang saya buat ni dah bertahun-tahun tak dapat walaupun mahkamah dah putuskan penghakiman tolak gaji, dia pandai pula. Dia tukar kerja. Dia tukar kerja. Kemudian kadang-kadang dia menghilangkan diri. Tapi kena ingat dia, macam mana pun keadaan, keberkatan rezeki itu berpunca daripada bukan setakat kita buat baik dengan orang, kita bayar zakat, kita bersedekah, kita kerja bagus, majikan suka kita. Tapi keberkatan dan juga kelancaran hidup kita ini kalau kita menunaikan tanggungjawab kepada mereka yang di bawah tanggungan kita. Isteri kita, anak kita. Katakanlah dia bukan isteri kita dah, anak kita ni. Sampai bila-bila kita kena bertanggungjawab sehinggalah dia mampu berdikari. Kalau anak tu belajar pula, anak tu OKU pula, lagilah kita kena bertanggungjawab. Tapi ikutlah kemampuan kita. Jangan tak bayar langsung. Memang dari segi undang-undang, dunia kita boleh lari. Tapi kena ingat, Allah SWT tu ada perkiraan dia macam mana dia nak bayar kita. Bagaimana nak hukum kita di dunia ni maupun di akhirat. Itu sedikitlah saya nak kongsikan kepada penonton wanita. Bangkit kata Fiza tadi, tuntut hak kita. Kadang-kadang bukan untuk hak kita. Ni anak-anak kita ni. Kesian anak-anak kita ni. Sebab kadang-kadang ada dalam kalangan pasangan ni, dia dah berpisah sebab dia tak seteru kan dengan pasangan dia, doktor. So dia kata tak apalah, aku tak nak duit kau. Tapi sebenarnya hak anak-anak itu yang harus kita teruskan kan. Betul. Kadang-kadang ada juga situasi yang mana dia memang mungkin dalam perkahwinan dia sengsara dan sebagainya. Suami melepaskan itu adalah satu kelegaan baginya. Jadi dia menafikan tuntutan nafkah dan sebagainya. Prof, kita nak tanya juga bagaimana sebenarnya untuk para isteri kan, sememangnya kalau kita bercakap mengenai ditinggalkan suami, diceraikan suami dan sebagainya, emosi anak-anak tu kita perlu jaga untuk tidaklah membabitkan anak tu dalam hubungan suami isteri. Bagaimana sebenarnya peranan seorang isteri untuk kata kuatkan emosi anak dan sebagainya, walaupun isteri tu terluka juga, Prof? Peranan ibu lah. Ibu kan dah tak jadi isteri lah, bercerai kan. Dia kalau dalam perkembangan perkahwinan ni, kalau kita lihat dia siapa dapat custody, siapa yang tak dapat kan. Bagi mereka yang dapat custody, apa peranan dia? Antaranya ialah dia kena hubungkan anak tu dengan bapa dia. Salah satunya of course lah melalui nafkah. Ada pula setengah ibu, kita tak nafikan dia terus nak tutup supaya tak payahlah anak ni jumpa bapa dia. Hubungan tu tak akan putus sampai bila pun kan. Jadi tu jadi masalahnya saya rasa punca asal dia kerana tadi saya sebut ugly divorce kan. Ugly divorce.
Dan sebab itulah saya kira yang paling penting kita kena bantu ibu tu dulu. Kalau ibu tu gembira, dia akan boleh menggembirakan anak-anak dia. Betul. Dia akan boleh bertindak. Tapi kalau dia down, dia tak tahu nak buat apa, dia juga mungkin boleh murung, dia boleh bunuh diri. Kan macam kita dengar kisah-kisah orang bunuh diri sebab dia dah tak tahan. Sebab itu yang pertama sekali, ibu tu kita kena empower sebagai wanita supaya dia boleh bertindak mengikut akal. Jadi dia tahu contoh nak minta tuntutan, macam mana nak hubungkan anak-anak dia dengan bekas suami. Dia kena tahu juga walaupun dia tak suka bekas suami itu cerita lain. Tapi anak dia adalah chapter yang lain. Jadi saya kira yang paling penting ialah dalam kaunseling kita biasanya kita akan empower wanita yang bercerai itu untuk melakukan tindakan. Tanpa dia ada rasa empowerment, dia tidak akan bertindak. Dia tak akan bertindak, dia mungkin sama ada dia macam-macam lah, dia akan menjadi depres, dia boleh bunuh diri dan dia mungkin mendera anak dia. Ini kita tak nak kan. Berbalik soalan tentang hak dan emosi anak-anak ini, Prof, bila mereka melihat berlakunya perbalahan sebegini, ada tak memungkinkan anak-anak itu merasakan diri mereka tak diperlukan apabila ibu ataupun ayah ni berbalah, kemudian ibu ni minta nafkah, ayah tak nak bagi, sehingga menyebabkan kesan kepada ibu dan juga ayah tadi, anak-anak ini mungkin merasakan bahawa aku ni tak diperlukan, aku menjadi satu bebanan kepada ibu dan juga ayah, sehingga mereka bercerai, dan bercerai nak kena bagi nafkah, perbelanjaan dan sebagainya. Dan ini juga mungkin akan memberikan kesan jangka masa panjang kepada anak ini. Dan satu, rasa hormat kepada ibu bapa mereka. Yang kedua, mereka juga takut untuk menghadapi perkahwinan pada masa akan datang. Sangat betul. Dia pertama, saya pernah jumpa ada dia ni mangsa dera oleh suami dia. Kemudian dia bercerai lah. Yang suruh dia minta cerai itu adalah anak-anaknya. Sebab anak-anaknya dah tak sanggup mak dia ni didera. Itu satu. Jadi selepas perceraian, emosi anak dia ni lelaki, so anak dia ni dia berdendam dengan lelaki. Dia lelaki tapi dia berdendam dengan lelaki. Nampak tak emosi tu? Sebab itulah pentingnya, maknanya kan kita menjadi ibu, kita menjadi bapa ni, kita kena tunjukkan contoh. Maknanya kebanyakan pasangan ni dia tak boleh bezakan hubungan pasangan dengan hubungan ibu bapa. Betul tak? Hubungan pasangan is pasangan. Betul. Hubungan ibu bapa ialah hubungan ibu bapa. Betul. Jadi sebab itulah kalau kita counsel orang yang bercerai, antara perkara yang kita dedahkan kepada mereka yang bercerai ni ialah macam mana you kena memastikan hubungan anak-anak ni dengan bapa dia. Contoh nak tuntut nafkah, saya tak nak tuntut dah, nanti biarlah sebab saya dah nak tuntut buku terus dengan bekas suami. Anak-anak tu punya emosi, dia pergi sekolah, dia tak ada bapa, father figure. Kita tak fikir benda tu. Kita fikir kita je yang happy. Saya dah okey dah, saya tak ada benda dah semua kan. Tapi anak tu ada budak buat karangan, cikgu suruh tulis buat karangan. Bapa saya, dia tak buat. Kenapa saya tak ada bapa? Kesiannya. Betul lah, dia tak tipu cikgu, dia tak buat. Kenapa tak buat karangan? Cikgu marah. Saya tak buat karangan sebab saya tak ada bapa. Kita nak macam tu ke kan? Jadi kita tak nak masyarakat ni. Masyarakat ni kena faham, maknanya pasangan is pasangan, betul. Ibu bapa ialah ibu bapa. Itu subsistem yang berbeza lah dua. Jadi peranan subsistem berbeza-beza. Masalah kita orang tua-tua ni, kita jangan kaitkan dan libatkan anak-anak lah sebenarnya. Kesan psikologi. Okey, Tuan Faisal, saya nak tanya juga, kalau kita cakap berkaitan dengan tuntutan hak ini, dan kalau isteri tu pastinya lebih mengetahui lah bagaimana situasi keuangan suami ataupun bekas suami. Kalaulah tuntut apa-apa hak pun walaupun demi anak, dia tahu kemampuan boleh bayar atau tidak. Tetapi kan kalau kita bawa ke mahkamah, kita dah melalui beberapa proses, tetapi memang tak boleh bayar sebab tak ada duit. Bagaimana? Apa antara langkah ataupun cara terakhir untuk isteri dan juga anak-anak tu? Boleh tuntut kat siapa? Begini dalam keadaan begini, katakanlah suami itu bekas suami ayah kandung kepada anak-anak kita ni betul-betul dia tak mampu, sama ada dia sakit ataupun dia dah dikategorikan sebagai bankrupt, fakir dan miskin. Jadi hak untuk memberi tanggungan nafkah anak kita tu jatuh kepada ahli keluarga, kepada suami kita tadi. Kita kena tuntut di situ. Dan juga katakanlah dalam keadaan yang sama, ahli keluarga bekas suami kita pun orang yang tak berkemampuan. Miskin, fakir miskin, nak tanggung diri sendiri pun tak mampu kan. Jadi dalam hal begini,
alhamdulillah negara kita ni bagus. Ada agensi yang sentiasa menjaga kebajikan semua rakyatnya yang miskin ke yang tak berkemampuan, ibu tunggal. Kita ada institusi zakat, Baitul Mal. Boleh mohon di sana ya. Yang keduanya saya juga faham beberapa agensi seperti di bawah Kementerian Wanita dan Kebajikan Masyarakat pun ada juga bantuan-bantuan dan juga skim-skim yang boleh bantu ibu tunggal ini sebagainya. Jadi kita jangan duduk diam. Jangan menagih simpati, kemudian kita berkongsi di media sosial, kutuk dan sebagainya. Tak ada jawapan. Tak ada. Maknanya kita tak ada penyelesaian ya. Satu lagi perkara yang macam Prof kata tadi ya. Kadang-kadang ada masalah juga dari segi perceraian ni kan. Ibu-ibu ni dia nak tuntut nafkah anak daripada bekas suami. Tapi bekas suami nak ziarah anak tu pun tak dibaginya. Apatah lagi kalau sekarang ni dalam keadaan rumah kondominium, apartmen, dia dah bagi tahu, dah ngegat dah. Jangan bagi dia ni masuk dan sebagainya. Tampaklah muka. Tapi tuntutan nafkah setiap bulan tu dia nak untuk anak tadi. Tapi untuk hak ayah itu nak ziarah, nak lawat anak tak dibagi langsung kan. Jadi kena ada kerjasama. Itu beza tadi hubungan pasangan dengan hubungan antara ayah dan ibu. Masa kita dah habis sebenarnya Prof, doktor. Tapi saya nak tanya sikit Tuan. Bagi penonton-penonton yang tak tahu, langkah pertama yang mereka harus lakukan kalau berlaku perceraian ataupun kematian, tuntutan nafkah ini mungkin wangnya dipegang oleh ahli keluarga dan sebagainya, langkah pertama apa yang mereka boleh lakukan? Sebab tak semua orang tahu. Okey, dalam hal begini saya ringkaskanlah ya. Yang pertama, dapatkan maklumat yang betul sama ada daripada laman-laman web JAKIM dan sebagainya, mahkamah sendiri ataupun jumpa dengan pakar seperti kita ni peguam, kita ada Majlis Peguam Syar'i Wilayah Setuan, kita ada Persatuan Peguam Syar'i dan sebagainya. Kedua, kalau ada segi masalah dari segi emosi dan sebagainya, jumpa pakar seperti kaunselor dan sebagainya ya. Itu nombor satu. Jadi kalau melibatkan kematian pula ya, kena fikir orang kata saudara mara ni yang support system tadi ni, ayah mertua, lepas tu ipar dua dan sebagainya, janganlah lepas meninggal dunia tu terus desak kita punya menantu ataupun kita punya kakak ipar dan sebagainya ni, dia tengah sedih ni, tengah sedih nak minta tuntut mana harta arwah, mana ini sebagainya, bagi dia rehat dulu. Bagi dia rehat dulu, bagi dia bertenang, bagi dia orang kata ambil semangat balik dan sebagainya. Kita bantu dia pelan-pelan. Cari di mana hutang-hutang piutangnya, butiran-butirannya, kemudian cari berkenaan dengan dokumen-dokumen harta pusaka dia apa sebagainya. Kemudian semak kalau dia ada pernah buat wasiat dan sebagainya, dapatkan, kemudian bermusyawarahlah dengan baik. Itu nasihat saya sebagai orang kata dapat memudahkanlah. Yang paling bagusnya jumpalah orang kata pakar, yang juga jumpalah mereka yang boleh memberi nasihat yang sebaiknya kepada puan. Bangun, bangkit, pertahankan hak perempuan semua. InsyaAllah. Jangan jumpa makcik bawang, tapi kita jumpa mereka yang lebih bertauliah dan pakar dalam bidang masing-masing, insyaAllah. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya, Tuan Faisal dan juga Prof Melati atas perkongsian. Kita harapkan masa kenduri buat rewang sama-sama kan. Bila berlakunya pencuraian ataupun kematian, sama-sama juga untuk kita bantu bermusyawarah. Ya. InsyaAllah. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Bila satu bintang hilang dari pandangan mata, bila satu saat ku mencari kau tak bersamaku, bagai di biar tergantung, tapi ku tahu kau akan kembali. Bila
aku. Wow, itu dia Angin daripada Mafa Rika. Hai Mafa. Okey, itu antara persembahan dan juga nafkah terbaru daripada Mafa, betul? Okey, kita bercakap mengenai Angin ni. Idea asal dari siapa ataupun bagaimana sebenarnya idea ini tercetus? Okey, Angin ni Mafa dah tulis 8 tahun yang lepas. So 8 tahun? 8 tahun. So tahun ni baru diproduce lah untuk menjadi sebuah lagu. Kenapa 8 tahun mengambil masa yang terlalu lama? Ada banyak cabaran ke bagaimana? Sebenarnya bila kita tulis lagu kadang-kadang kita simpan. Tapi lagu ni dipilih oleh Datuk M. Nasir sendiri untuk diproducekan lah. Okey, bagaimana agaknya sambutan? Dah berapa bulan dah di YouTube kalau tak silap? Daripada bulan 7. Sambutannya bagaimana? Saya ada juga terbaca, ada yang berkata ini lagu yang kata kelainan daripada Mafa sendiri, ada yang meminati part chorusnya, rasa macam satu yang kekuatan lah untuk lagu ni sendiri. Bagaimana? Kalau Mafa memang Mafa rasa different sebab dia punya arrangement lain daripada lagu-lagu Mafa sebelum ni, because Mafa usually dengan ballad, tapi kali ni pop. Dah ballad lepas tu pop. Mungkin untuk perancangan masa depan? Perancangan masa depan buat masa sekarang ni memang ada permintaan untuk buat lagu ballad lagi. InsyaAllah Mafa akan laksanakanlah yang itu pula. Okey, Mafa adalah artis yang terlahir daripada Ratu TV terbitan Media Prima, kan? Ya, betul. Okey, bagaimana sebenarnya untuk Mafa sendiri untuk meletakkan diri di industri muzik ini dan juga menarik minat ramai lagi peminat-peminat? Okey, untuk masa sekarang ni Mafa rasa peminat Mafa banyak yang terinspirasi dengan fashion Mafa sebagai seorang plus size. So a lot of Mafa punya fans daripada segitu, and then ada juga fans yang bukan daripada segitu, daripada minat daripada segi nyanyian, tapi most of my fans sebabkan fashion. Kalau kita tengok image Mafa sendiri memang penuh dengan ceria, kan, dan juga kekuatan vokal Mafa sendiri. Okey, kita nak kongsikan juga lah sebab kita ada masa, kita nak tanya juga Mafa. Kalau dalam industri ni siapa agaknya idola Mafa dan juga teringin sangat nak berduet dengan beliau? Okey, idola Mafa kalau perempuan Mafa memang minat Jacqueline Victor lah. Jacqueline Victor. Sebab kan? Sebab dia punya powerful vocal and then dia punya personality. Okey. Mungkin Mafa boleh kongsikan juga Instagram di mana agaknya peminat-peminat boleh berkomunikasi dengan Mafa? Okey. Mafa mostly aktif dekat Instagram. Boleh follow MAFARIKHA. Okey. Baik. Terima kasih Mafa. Semoga lebih banyak lagi karya-karya menarik dihasilkan. Baik penonton, kita nak berehat seketika. Sekembali selepas ini kita akan bersama semula bersama dengan Fiza. Jangan ke mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Kami harapkan sepanjang perkongsian pada hari ini banyak manfaatnya dapat anda guna pakai dalam kehidupan seharian anda. Dan untuk wanita yang mengalami masalah tuntutan nafkah dan sebagainya, jangan lupa untuk dapatkan bantuan daripada mereka yang lebih pakar dan juga arif. Esok kita akan kembali dengan satu lagi topik, iaitu ekonomi rumah tangga. Jadi kita bersama dengan Sugita dan juga Farin esok. Jangan ke mana, terus bersama kami dan juga sokong Wanita hari ini. Minggu depan saya rasa hari Selasa Sugita kena bertemu dengan awak. Untuk Fajri ke? Fajri. Okey, kita jumpa lagi esok. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye. Baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watak.